Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillah, ya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dipertemukan sekali lagi ya untuk meneruskan program takmir kita yang sepatutnya cakap awal-awal lah ni ya sebagai mukadimah, ya sepatutnya dilakukan pada awal ya bulan Disember hari tu. Yang tengah-tengah tu kira alhamdulillah clear lah pada 18 hari bulan kan ya, tapi pada 4 hari bulan itu saya tak dapat ya nak datang ya ikut jadual pada hari bulan sebab ialah ya ada masalah penggiliran imam, ya tak ada imam yang bertugas ya di Chua. Ala kulli hal, mohon maaf sangat-sangatlah, itu kali yang pertama ya, itu yang pertama sekali, bukan kali pertama, itu pertama sekali. Yang kedua, saya mohon maaf juga ya, malam ni ialah malam tahun baru kan. Kot adalah yang nak pergi berjalan ke, nak tengok bunga api kejap lagi kan, masya-Allah tabarakallah. Ya saya doakan semoga kita menangkan ya pada penghujung tahun ni kita diuji dengan pelbagai musibah lah, musibah ya, bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan banjirnya ya, hujan lebat yang tak berhenti ya, sebahagian daripada kita ada yang ditimpa, dirosakkan rumahnya, masya-Allah tabarakallah ya, dalam banjir tersebut. Dan ada juga ya ni lagi-lagi ni pula ada beberapa kes, saya tengok berita pula siang tadi 3 Omicron, 3 kes Omicron pula ya dikesan dekat Negeri Sembilan ya, masya-Allah tabarakallah ya, wabak ni belum habis lagi datang pula musibah banjir. Maka kita doakanlah dalam keadaan Allah Taala uji sedemikian rupa, mudah-mudahan tahun yang akan datang jauh lebih baik ya, Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kesalahan kita ya, kita buka rekod baru ya, kita mulakan dengan amal ibadah, istiqamah dengan amal ibadah, dan seterusnya mudah-mudahan ya dengan usaha kita, doa kita, ibadah kita, Allah Ta'ala memperkenan untuk memudahkan segala urusan kita lah ya, di dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk yang ketiga ya, kalau ikutkan betul-betul ikut skema jadual ya, saya belum dimaklumkan lagi untuk tahun baru sebenarnya macam mana jadual saya yang sepatutnya, penempatan yang sepatutnya. Maka kalaulah ya pada bulan 1 Januari 2022 nanti ya kita ikut jadual yang asal, sepatutnya esok kuliah saya di sini, sepatutnya esok kuliah saya. Dah malam ni kuliah, esok pun kuliah. Jadi saya bincang hari tu dengan Tuan Haji pengurusi, dia kata ikut ustaz lah. Ikut ustaz lah, kesian pula orang masjid kan, macam mana takut kelang kabut ke apa ke, betul-betul. Maka insya-Allah kita akan anjakkan lah ya, 1 hari bulan tu anjak kepada 15 hari bulan ya, insya-Allah taala. Ya mudah-mudahan ya sikit sebanyak susunan tersebut diharap memudahkan ya daripada pihak saya dan daripada pihak tuan-tuan biiznillah taala. Makanya pada malam ni ya, perkongsian takmir kita yang terakhir untuk tahun 2021, kita sambung bacaan kita pada suratul Ra'di ya, pada surah Ar-Ra'di, iaitu juzuk yang ke-13 ya, juzuk yang ke-13, dan kita akan memulakan bacaan terlajak pula ya, pada ayat yang ke-13 minta maaf, pada ayat yang ke Allahumma shalli 14 ya, kita akan menyambung bacaan kita pada ayat yang ke-14 pada muka surat 251
Ya, muka surat 251. Muka surat 251 ialah tengah-tengah juzuk 13. Ya, tengah-tengah juzuk 13. Maknanya macam purata satu juzuk dalam Al-Quran kan. Quran cetakan Resam Osmani yang standard tu, standard dia 20 muka surat. Standard dia 20 muka surat. 10 muka surat, 10 muka surat. Ya. Maka yang ini 251 ni tengah-tengah untuk juzuk 30. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan astagfirullahalazim, bukan 14. La haula wala quwwata illa billah. Asyik tersilap ni. Ya. 18. Baru betul 18. La ilaha illallah. Minta maaf ya, terlepas pandang. Muka surat 251 ayat paling bawah, ayat 18. Ya, apa yang kalau kabut mana ni? Ya, masya-Allah tabarakallah. Ya, ayat nombor 18 ya, baris paling bawah. Ya, ayat 3 baris yang paling bawah. Jadi insya-Allah kita tengok dari sudut hukum tajwid terlebih dahulu. Ba'daan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rujuk kepada skrin di hadapan. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Potong pada husna, sudah ada waqaf jaiz, waqaf tersedia dekat situ. Teruskan bacaan. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a. Kita potong pada jami'a. Ya, potong pada jami'ah. Asalnya jami'an, bila potong jadi jami'ah mad iwad, 2 harakat. Ambil balik daripada law. Ambil balik daripada law. Law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bih. Laftadau bih, berhenti. Ya, bihi yang sepatutnya kalau kita baca sambung 4 harakat, tapi kalau kita berhenti matikan ha tu terus. Mad silah tawilah, ya, mad silah tawilah. Teruskan ulaika, ya, mad wajib yang pertama dalam ayat ini. Ulaika lahum su'u, sekali lagi mad wajib, su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam, berhenti. Wa bi'sal mihad, ya, wa bi'sal mihad. Itu sahaja ya, hukum hakam tajwid yang kita keluarkan daripada ayat nombor 18. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ready ya? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a. Berarti pada jami'a, ambil balik law. 1 2 3. Law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bih. Ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Selesai ya bacaan kita pada ayat yang ke-18 daripada surah Ar-Ra'di. Baik, kita tengok secara ringkas dia punya terjemahannya ya. Sekali lalu kita tengok terjemahan ayat yang ke-18. Bagi orang-orang yang menyahut seruan Tuhan, istajabu li rabbihim. Ya, istajabu li rabbihim. Mereka menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Al-Husna, balasan mereka dinamakan sebagai Al-Husna. Kejap lagi kita huraikan insya-Allah taala. Walladzina lam yastajibu lahu, maka adapun orang-orang yang tidak menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Kalaulah ya, ni ayat dalam ayat ya. Ini ayat dalam ayat, cerita dalam cerita. Kalaulah orang-orang yang tidak menyahut seruan Allah Ta'ala itu memiliki dunia ini, ya, memiliki seluruh isi kandungan dunia ini, wa mithlahu ma'ahu, double.
Ya, dia memiliki langit, dia memiliki bumi, dia memiliki apa yang ada di antara langit dengan bumi, apakah isi kandungan bumi, lepas tu double pula, ya, kalikan dengan 2, laftadau bih, maka dia akan menebus harga itu. Ya, dia akan menebus iftada. Ya, iftada. Jadi kita tengok perkataan ni juga, dia akan menebus harga tersebut. Ya, apakah maksudnya? Kejap lagi kita huraikan. Ulaika lahum, itulah orangnya, ya, itulah orangnya, lahum su'ul hisab, untuk mereka akan mendapat hisab ataupun perhitungan yang seburuk-buruknya. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka ialah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat tinggal pada hari akhirat kelak. Wal a'yadzu billahi min zalik. Baik, antara beberapa perkataan yang kita nak huraikan, ya, daripada ayat nombor 18, ya, antaranya ialah perkataan istajabu li rabbihim. Ya, perkataan yang pertama, ungkapan pertama yang kita nak tengok ialah apakah yang dimaksudkan dengan menyahut seruan Tuhan. Ya, menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Istajabu. Kita biasa kalau kita berdoa, kita kata apa? Allahumma istajib. Betul? Istajib du'aana. Kan biasa gunakan ungkapan tersebut. Tak ada masalah, memang bagus pun. Ya Allah, sahutlah doa kami. Ya Allah, sambutlah permintaan kami. Istajabu, ya, istajabu, tak boleh baris bawah, ya, sebab ni alif wasal. Ya, istajabu maksudnya menyahut panggilan Allah. Ya, ulama-ulama hurai panjang lebar. Antara menyahut panggilan Allah Ta'ala ialah bila mana orang suruh beriman, dia beriman. Bila orang suruh masuk Islam, dia Islam. Bila orang suruh istighfar, dia istighfar. Bila orang suruh mengucap, dia mengucap. Bila orang panggil solat, azan, dia datang. Masuk juga tu. Itu semua masuk. Ya, panggilan-panggilan Allah Ta'ala itu banyak. Ya, panggilan Allah itu ada banyak. Banyaklah. Ya, panggilan jihad, tu semua tu termasuk juga. Dan Allah Ta'ala memang puji sesiapa yang bila mana Allah Ta'ala panggil, dia datang terus. Sangat-sangat Allah Ta'ala puji. Ya, banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain kalau kita nak cakap, ya, menyahut seruan apa? Seruan jihad. Tadi saya kata seruan jihad kan. Allahumma shalli ala Muhammad, dalam peperangan Hamra'ul Asad. Ya, peperangan Hamra'ul Asad, pertempuran Hamra'ul Asad yang berlaku selepas beberapa hari aja, beberapa tempoh saja selesainya peperangan Uhud. Peperangan Uhud kita tahu kan, orang Islam banyak yang cedera. Ya, 70 orang, 40. Ya, cukup ramailah, senang cerita, yang ramai meninggal dunia dalam, yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Ya, maka dalam keadaan mereka itu tengah cedera parah, luka tak habis lagi. Ya, tak orang kata tak sembuh lagi lah, tak kering lagi lah darah tu. Tiba-tiba ada seruan mengatakan apa? Sekumpulan daripada tentera musyrikin Quraisy datang kembali nak menyerang. Masya Allah, tabarakallah. Punyalah jahat musyrikin Quraisy pada saat tersebut. Dia kata apa? Engkau orang kata menang dalam perang Uhud, sebenarnya korang gagal. Sebab apa? Muhammad belum mati. Dah balik daripada perang Uhud, dah sampai ke kota Mekah, diorang boleh kumpulkan balik tentera diorang, datang kembali. Masya Allah, tabarakallah. Ya, maka orang Islam dengar apa? Datang balik. Rasulullah kata, kumpul, ikat luka mana yang korang ada, balut luka mana yang korang ada, pakai baju besi, kita ready untuk perang semula. Maka Allah Ta'ala puji sangat-sangat sahabat-sahabat ni. Ya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya, Allah Ta'ala puji orang-orang para sahabat yang bersedia. Ya, bersedia apa sahaja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjanglah kisah tersebut. Ala kulli hal, ya, apa sahaja seruan Allah Ta'ala, ya, seruan tauhid, seruan solat, maka ini semua, ya, saya cuba ringkaskanlah kat sini. Ya, mana-mana yang menyahut panggilan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi al-husna. Saya padamkan yang ini. Ya, saya padamkan yang ini. Right? Maka Allah Ta'ala akan balas dengan al-husna. Al-husna tu apa? Ramai ulama', boleh jadi kebanyakan lah.
Ya, boleh jadi kebanyakan ataupun ramai ulama mengatakan bahawa al-husna dekat sini membawa maksud syurga. Ya, membawa maksud syurga. Al-husna ialah syurga. Lilladzina istajabu li rabbihim al-husna. Orang yang menyahut seruan Allah Ta'ala layak mendapat syurga. Dengar je azan, terus ambil wuduk, tak ada banyak bunyi, datang semayang. Dia berzikir ke, dia berdoa ke, dia nak nak wirid ke, dia nak baca yasin, tak baca yasin, dengar kuliah, tak kuliah, dia datang semayang sudah. Lepas tu dia balik buat hal dia sendiri. Azan kan datang balik, kan? Memang akan dapat pengiktirafan daripada Rasulullah, bahkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut mereka akan mendapat husna, iaitu syurga. Baik, yang ini saya nak tambahkan lagi sikit berkenaan perkataan al-husna. Sebelum husna dan hasanah. Saya nak selitkan dekat sini satu perkongsian dari sudut bahasa lah. Saya yakin tuan-tuan perempuan pernah dengar perkataan husna dan perkataan hasanah, dan dua-dua pun biasa orang buat nama orang. Betul? Siapa nama tu? Isteri nombor 2 Abang Jamil dalam apa nama Mandu 3, Cik Senah, Hasnah kan? Hasnah tu ada tu. Masya-Allah, tabarakallah. Ada ya kan? Tak kisahlah tu. Kedua-duanya berasal daripada perkataan hasanah. Kedua-duanya berasal daripada perkataan hasanah. Maksudnya elok kan? Lelaki yang bernama Hasan, lelaki yang bernama Husain, lelaki yang bernama Husni, kan? Husni itu semua maksudnya elok. Cuma apa yang saya nak kongsikan pada malam ni, apa beza husna dengan hasanah? Sikit saja. Ya, sikit saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Antara doa yang kita amalkan, ya, kalau boleh jangan tinggal. Ya, Rasulullah pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. So kat situ ayat Quran, bahkan dalam hadis Rasulullah ada sebut perkataan hasanah. Juga Quran pun macam kita baca tadi surah Ar-Ra'd, ya, ada juga sebut perkataan husna. Cuma apa beza dia? Nombor 1 perbezaan dia, ya. Perbezaan dia ialah perkataan husna ataupun nama husna boleh untuk lelaki, boleh untuk perempuan. Nama husna ataupun perkataan husna, nombor 1, sebelum kita tengok maksud dia, boleh untuk lelaki, boleh untuk perempuan. Jadi kalau tiba-tiba adalah orang bagi nama anak lelaki dia husna, jangan kata double kan, dua alam pula ke, tak ada. Tukar jantina ke, tak ada. Boleh husna, lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Tetapi yang hasanah perempuan ajalah. Yang ini jangan ngada nak ambil pula. Lelaki dah elok ada hasan, maka untuk perempuan nama dia hasanah. Itu saya terangkan nombor 1 daripada sudut jantina, gender. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, rupa-rupanya ada hikmah kenapa Allah Ta'ala sebut. Contohnya dalam ayat 18 surah Ar-Ra'd ini, lilladzina istajabu li rabbihim al-husna. Al-husna antara lain terjemahan dia ialah, saya tak tulis kot, ya. Antara lain huraian untuk al-husna ialah balasan yang baik, ya, kesudahan yang baik. Lagi pula Allah Ta'ala letak alif lam. Lagi pula nak menunjukkan confirm dapat kesudahan yang baik itu, Allah Ta'ala guna alif lam. Lilladzina istajabu li rabbihimu al-husna. Li rabbihimul husna. Al-husna. Confirm dia akan dapat satu balasan baik ni. Apa dia? Syurga yang kita tuliskan tadi. Ya, pembalasan yang baik. Sedangkan hasanah, ya, hasanah ni lebih umum berbanding dengan husna. Hasanah lebih umum berbanding dengan husna. Hasanah macam contoh kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita bila baca doa tu sebenarnya kita bukan minta balasan baik sahaja. Kita bukan minta kesudahan baik saja.
Kita minta hidup kita ni baik. Kita minta usaha kita ni baik. Kita minta kita punya belajar ni baik. Kita minta solat kita khusyuk. Kita minta kita mengaji lancar. Kan? Kita minta hukum fiqh kita faham, kita boleh amal. Itu semua hasanah. Belum lagi dapat syurga lagi. Belum dapat syurga lagi. Maka hasanah ni dia lebih luas. Ya, dia lebih luas. Apa sahaja benda-benda yang elok dinamakan sebagai hasanah. Rezeki pun hasanah juga. Kan, rezeki makanan yang halal pun hasanah juga. Makanya untuk kesudahan, orang kata penutup ya, untuk penutup Allah Ta'ala guna perkataan al-husna, kesudahan. Tapi kalau starting, orang kata good start, ya, nak mula bisnes, nak mula tahun baru, nak mula kehidupan baru, ya, yang belum berkahwin tiba-tiba dia berkahwin, memulakan kehidupan baru sebagai laki orang, sebagai bini orang, maka itu semua permulaan yang baik, usaha yang baik, kerja yang baik, penghidupan yang baik, kematian yang baik. Semua kita boleh guna perkataan hasanah. Ya, yang ini husna sekali lagi saya sebut khusus untuk kesudahan sahaja. Ya, sebab itulah ulama-ulama menghuraikan perkataan husna membawa maksud syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikit sebanyak yang saya boleh kongsikan berkenaan perkataan al-husna. Kita teruskan, ya, wallazina lam yastajibu. Ya, adapun orang-orang yang tidak menyahut seruan Allah Taala, terbalik saja daripada tadi. Ya, terbalik saja daripada tadi. Orang suruh dia beriman, dia tak nak beriman. Orang suruh dia bertakwa, dia tak nak bertakwa. Orang suruh dia istighfar, dia tak nak istighfar. Orang suruh dia taubat daripada maksiat, dia tak nak taubat daripada maksiat. Dan kita boleh bagi contoh sekian banyak, ya, masya-Allah tabarakallah. Maka Allah Taala sebut keadaan mereka pada hari akhirat kelak. Ya, Allah Taala sebut gambaran apa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Kalaulah mereka ada harta, harta memenuhi dunia dan isinya. Harta memenuhi dunia dan isinya, bahkan saya silap dunia ni sendiri menjadi milik mereka, kali dua pula, double pula. Cuba nak tebus kehidupan mereka pada hari akhirat, bila mana diorang dimasukkan dalam neraka Allah, diputuskan untuk masuk neraka Allah, cuba nak bayar fidyah. Mereka cuba nak tebus, maka Allah Ta'ala tidak akan terima. Ya, Allah Ta'ala tak akan terima sebarang pembayaran gantian, ya, untuk mengelakkan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian beberapa ayat yang saya suka guna istilah ayat kembar lah. Ya, ayat kembar. Untuk ayat 18 ni ada ayat-ayat Quran lain yang menceritakan kisah yang sama. Contohnya ialah surah Al-Ali Imran. Ya, contohnya surah Ali Imran muka surat 61. Surah Ali Imran muka surat 61 ayat paling bawah. Ya, ayat paling bawah, 61 sebelah kanan tuan-tuan. Ya, muka surat 61 sebelah kanan. Hujung juzuk 3 sebelum masuk juzuk 4. Ya, betul-betul nak masuk juzuk 4. Okey. Allah Ta'ala kata apa? Saya bacakanlah ya sekali lalu ayat 91 surah Ali Imran. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, tak beriman, matu wa hum kuffar, mati dalam keadaan kufur, tak sempat mengucap. Falan yuqbala min ahadihim. Kiamat nanti tidak akan diterima apa-apa bentuk tebusan daripada mereka. Mil'ul ardi zahaba, walaupun emas sepenuh, emas memenuhi bumi, walaupun emas memenuhi bumi. Bila mana Allah Ta'ala kata, oh engkau kafir, kau tak beriman langsung, kau tak pernah tauhid langsung, maka engkau ditakdirkan, diputuskan masuk dalam neraka. Dia kata, wahai Tuhan, aku ada harta sekian-sekian, aku ada banyak harta, tolong ambil semua harta aku nak elak daripada api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Lai yuqbal, tidak akan diterima. Ulaika lahum azabun alim, itulah dia orang-orang yang akan mendapat azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, mereka juga tidak akan dibantu.
Ya, tidak ada orang yang akan sanggup menolong mereka ni. Kalau penjaga neraka tu confirm tak nak tolong dah. Dia memang tak buat tak peduli dah. Ya, penjaga neraka Malik Zabaniyah itu memang brutal lah. Memang brutal. Tak ada hati perut, memang tak ada perasaan langsung. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Maka orang lain langsung tak akan dapat membantu. Baik, itu antara ayat yang saya sebutkan sebagai kembar lah ya kepada ayat ini. Baik, kita habiskan ayat 18 ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya, antara lain ungkapan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, laftadau bih. Ya, laftadau bih. Nampak tak perkataan tu? Ya. Sama juga dalam ayat nombor surah Ali Imran tadi, ayat 91 tadi, walawif tadabih. Walawif tadabih. Apa betul? Itu adalah ungkapan untuk fidyah. Itu adalah ungkapan untuk fidyah. Biasanya kita dengar fidyah ni time bila? Puasa je lah. Kan? Puasa je lah. Tak larat nak puasa, maka tebus balik puasa tersebut dengan sejumlah harta. Ya, dengan sejumlah wang ataupun sejumlah makanan untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, baik. Jadi itu ungkapan istilah syar'i, ya, istilah hukum syarak berkenaan fidyah puasa. Dalam ayat ini fidyah iaitu menebus diri sendiri. Ya, menebus diri sendiri. Macam saya sebutkan tadi, bila mana mereka dah tengok tempat kedudukan mereka dalam neraka, dia kata, aku bayar duit sejumlah harta ni, jangan masukkan aku dalam neraka. Itu tak dapat, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung ayat yang potongan ayat yang terakhir, daripada ayat nombor 18 ni, ulaika lahum su'ul hisab. Orang-orang yang kumpulan yang kedua yang tidak diterima sebarang bayaran daripada mereka ini, lahum su'ul hisab. Untuk mereka, ya, Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat ni su'ul azab. Allah Ta'ala kata apa? Su'ul hisab, seburuk-buruk perhitungan. Saya tuliskan dekat depan. Ya, Allah Ta'ala sebut su'ul al-hisab. Ya, su'ul hisab. Dalam ayat Quran lain Allah Ta'ala kata su'ul azab, tapi tak apalah. Yang ini su'al hisab. Apakah maksudnya? Hisab tu perhitungan. Ya, hisab itu perhitungan. Apakah maksudnya su'ul hisab? Mudah. Ya, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ya, mengajarkan kepada sahabat dia, kepada anak murid dia, ya, Farqad As-Subhi ke apa nama dia tak. Ya, bila dihuraikan ayat ni, kamu tahu tak su'ul hisab tu maksudnya apa? Su'ul hisab ialah, saya tak tulis panjang lah, ya, orang yang berdosa pada hari akhirat, dia tengok dosa dia, dia tak nampak celah mana dosa tu akan dikurangkan. Orang yang berdosa, tak kisahlah banyak mana pun dosa tersebut, ya, ditunjukkan di hadapan dia, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana dia tengok dosanya yang banyak tu, atau berapa jumlah pun dosa yang dia ada, dia tahu, dia confident, dia yakin dah tak ada langsung apa-apa amalan yang boleh menebus, mengurangkan dosa tersebut. Maka dia akan diseksa, dia akan dibakar, dia akan dibantai, dipukul, sampai setiap cebis dosa itu habis. Maka itulah dinamakan sebagai su'u al-hisab. Kadang-kadang orang baca terjemahan, oh, seburuk-buruk hisab. So orang kata, oh, agaknya ni lah kot cerita sementara nak menunggu kira kita punya dosa, kita punya pahala tu, ramai orang tenggelam, bukan tenggelam, lemas dalam peluh sendiri. Itu ayat lain. Yang ini, ya, ulama-ulama ramailah yang menyebutkan, selain daripada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah tadi itu, menyebutkan bahawa dia tengok dosa dia, dosa tu tak boleh dipandang tepi, dosa tu tak boleh dipandang sepi, dosa tu nak tak nak kena seksa juga. Tak ada benda yang boleh tebus, tak ada sedekah yang boleh menghapuskan dosa tersebut, tidak ada wakaf, tak ada infak yang boleh hapuskan dosa tersebut. Dia tak ada selawat yang boleh menghapuskan, mengurangkan dosa tersebut. Setiap inci, setiap cebis dosa tu akan dibakar. Ya, wal'iyadzubillahi min zalik. Maka itu gambaran
Tersiksanya orang yang terlalu banyak dosa pada hari akhirat kelak dan langsung tak dapat syafaat. Ia langsung tak dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah Taala sebutkan orang macam ni ma'wahum jahannam. Ya, tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad. Ya, amat buruklah tempat kembali dan tempat tinggal pada hari akhirat kelak. Ya, wal iyazu billahi min zalik. Jadi kita teruskan pada ayat yang ke-19, dan saya ingat ni ayat terakhir kita lah ya pada malam ni. Ya, tengok pada ayat yang ke-19, kita teruskan bacaannya talaki kita pada ayat 19 muka surat 252. Ya, muka surat 252. Kalau Quran yang standard lah. Okey, afaman ya'lamu. Ya, kita tengok balik pada hukum tajwid dan waqaf tambahan kalau ada. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Ya, kaman huwa a'ma. Boleh potong tak agak-agak ni? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Berdasarkan maknanya, sekejap lagi kita baca makna dia. Berdasarkan maknanya ayat ini tak sesuai untuk dipotong. Ya, so redha ajalah. Panjang-panjang ni sabar ajalah, baca jelah ya apa yang ada. Innama yatazakkaru ulul albab. Ya, innama yatazakkaru ulul albab. Itu sahaja, tak ada sebarang hukum tajwid yang kita keluarkan daripada sini. Semua dah ma'ruf dengan bacaan 4 harakat dan semua dah maklum dengan bacaan dengung. Ya, insya-Allah. Kita baca sama-sama insya-Allah dalam kiraan 3 1 2 3. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ya, selesai bacaan kita pada ayat yang ke-19. Ya, kita tengok pula terjemahan secara ringkas. Maka adakah orang yang mengetahui ya apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sahaja yang dapat mengambil pengajaran. Itu terjemahan secara ringkas untuk ayat yang ke-19. Baik, sekali lagi saya sebutkan untuk ayat ini. Ya, sekali lagi saya sebutkan sama juga macam ayat nombor 18 tadi. Ayat 19 ni ialah ayat dalam ayat, cerita dalam cerita. Ya, cerita dalam cerita. Kalau kita nak faham ayat nombor 19, jom kita potong satu-satu, ya, potong sikit-sikit ayat ni. Nombor 1, ya, daripada ayat Quran tadi, fakta nombor 1 kalau kita nak fahamlah ayat ni ya. Ayat nombor 19 ni apa nama? Annama unzila ilaika mir rabbika. Ya. Annama unzila, daripada annama sampailah annama sampai mir rabbika. Okey, sama dengan al-haqq. Ya, minta maaf saya tak potong habis. Ni saya tak tulis habis. Saya tunjuk je lah dekat skrin depan ni. Ya. Fakta nombor 1 kita nak faham ayat ni. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa-apa yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah al-haq. Ialah kebenaran. Hukum syariat dalam Quran, kisah para nabi dalam Quran, teguran-teguran dalam Al-Quran, benda-benda wajib dalam Al-Quran, itu semua ialah al-haq, kebenaran. Itu fakta nombor 1. Ya, itu ayat nombor 1. Ayat nombor 2, ada orang yang beriman, ya. Afamai ya'lamu. Okey. Ada orang yang tahu, ada orang yang yakin. Ni dia ungkapan dia afamai ya'lamu ni. Ya. Ada orang yang tahu, ada orang yang belajar, ada orang yang yakin, ada orang yang percaya bahawa Al-Quran itu benar. Bahawa Al-Quran itu benar. Nampak Itu ayat nombor 2. Itu ayat nombor 2.
Ayat nombor 3, ada orang dipanggil sebagai a'ma. Ada orang yang dipanggil sebagai a'ma ni. A'ma, buta. A'ma terjemahan dia senang, buta. Macam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad bermasam muka sebab waktu dia tengah berdakwah, ada orang buta datang nak tanya soalan. Maka Nabi Muhammad tarik muka, muncung mulut dah, bahasa mudahnya. Baik. Ringkas, ayat nombor 3, ada orang buta. Siapa orang buta? Kita masuk tafsir sikit. A'ma ialah orang yang tak nampak kebenaran. A'ma ialah orang yang tak nampak kebenaran, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjuklah dalil, tunjuklah mukjizat macam mana pun, dia tetap tak peduli. Saya bagi contoh mudah, Abu Jahal. Saya bagi contoh mudah, Abu Lahab. Abu Jahal boleh senaraikan salah. Firaun boleh. Qarun, Haman boleh, tak ada masalah. Baik. Itu semua termasuk dalam golongan a'ma. Nama-nama yang saya sebut tadi itu termasuk dalam golongan a'ma. Baik. Maka ayat yang keempat yang Allah Ta'ala nak tanya ayat ni, dalam ayat ni, sama ke orang yang beriman dengan orang yang tak dapat hidayah? Itu je. Panjang-panjang ayat ni, kita susun satu-satu baru kita nampak. Sama ke orang yang beriman, Quran itu betul, Quran itu sahih, Quran itu sesuai sepanjang zaman, wahyu Allah Ta'ala tak pernah menipu. Ni orang yang beriman, yang ada ilmu. Sama ke dengan orang yang ni, dibutakan daripada kebenaran? Habis. Ya, itu sahaja ungkapan yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Innama yatazakkaru ulul albab. Allah Ta'ala bagi conclusion, Allah Ta'ala bagi kesimpulan sebagai penutup pada ayat ni pada malam ini. Hanya sahaja orang yang mengambil pengajaran, yatazakkaru, saling beringat. Ya, saling beringat. Apa? Dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, kan? Saling-saling beringat. Kalau dia lupa, kawan dia ingatkan. Kalau kawan dia lupa, dia pula tolong ingatkan. Saling nasihat menasihati. Maka hanya saja orang-orang yang saling beringat, saling mengambil peringatan, ialah ulul albab. Ulul albab ni siapa pula? Ahmad Albab? Tak ada dah. Ya, itu albab, alif lam ba alif ba. Yang ini alif lam hamzah lam ba alif ba. Beza tu. Ya, ni last ni jam pun dah bunyi dah, ya warna bunyi itu. Kan? Last lah untuk malam ni perkataan al-albab. Walaupun saya dah kongsikan dulu, tak apa, kita ulang kaji balik. Ya, tak sama albab dengan al-albab. Ada dua al, tambah al. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kalau al-bab, ni pintu. Ya. Al-bab. Lam alif lam ma'rifah, alif lam ta'rif, bab pintu. Kalau lain ni alif. Ni hamzah. Kalau yang ini pula, ni tak ada pintu dah. Ini ialah kebijaksanaan, idea, otak yang bernas, idea yang cerdik. Terbalik. Otak yang cerdik, idea yang bernas. Betul. Ya. Buah fikiran yang boleh dipakai. Itu namanya al-albab. Albab. Ya. Kata banyak dia, kata apa? Kata sikit dia, kata mufrad dia ialah lubbun. Ya, lam baris depan ba sabdu, lubbun. Maka jamak dia albab. Maka ulul albab, orang-orang yang ada pemikiran cerdas, orang-orang yang ada cara berfikir yang waras, yang betul. Ya, orang-orang yang dibukakan pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi disebutkan dalam ayat ini, innama yatazakkaru ulul albab, hanya orang yang betul-betul menggunakan akal fikirannya sahaja boleh mendapat peringatan, ya, mengambil ibrah daripada setiap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang cerdik dalam bahasa Arab ni banyak. Orang cerdik dalam bahasa Arab banyak. Ini pun saya pernah ulas juga dulu sikit. Kalau genius kita panggil abqari. Genius
Lahir-lahir IQ apa? 240, 270. Masa hebat itu kan. Itu genius. Dalam bahasa Arab panggil abqari. Ada juga siapa? Biasanya jarang saya jumpa orang senior-senior ni nama Haziq. Ada tak nama Haziq? Biasanya kita bagi cucu, bagi anak-anak kita lah. Ha pedas, bukan ha simpul tau. Ha pedas, ha hal alif, zal qaf. Haziqun. Itu pun cerdik juga. Itu pun cerdik juga. Ada lagi perkataan lain untuk cerdik apa? Alim. Alim banyak ilmu. Alim bukan cerdik. Alim banyak ilmu. Ya. Kayyis. Nabi Muhammad kalau dikata dalam bab mati, dalam bab mengingati kematian, orang yang cerdik ialah orang yang paling banyak mengingati mati. Kan? Amalan aku banyak mana? Dosa aku banyak mana? Agak-agak kalau aku mati sekarang, selamat tak dalam kubur agak-agak. Kan? Maka kalau mati sekarang agak kubur sempit ke kubur luas. Macam itulah. Maka orang macam ni dia sentiasa berfikir, maka Rasulullah panggil dia kayyis. Bukan kais pagi makan pagi, bukan. Kayyis. Kayyis. Cerdik juga tu. Tadi banyak betul lah ya, banyak perkataan untuk menunjukkan perkataan cerdik, pandai dan menggunakan akal fikiran. Saya ingat cukup sekarang itu saja dahulu perkongsian kita pada malam ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan segala salah silap. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, bacaan Al-Quran, sikit sebanyak huraian dan tafsiran menjadi panduanlah untuk amal ibadah kita, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan memberi manfaat untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan yang sudi menghadiri majlis kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Minta halal makan minum apa segala peluang yang tuan-tuan berikan kepada saya. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum jami'an fid dunya wal akhirah. Ya, insyaallah jika diizinkan Allah taala, jika pengurusan ya takmir yang baru ni memutuskan untuk saya stay sini, saya stay sinilah ya, sebagai guru takmir. Kalau tak, kita tunggu sajalah ya arahan yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.